menyebutkan dalam Al-Quran maklumat untuk kita percaya kepada Nabi dengan apa kandungannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang Nabi. Bayanul hajah ilan nubuwah, antaranya ialah diterangkan dalam Al-Quran kepada kita bahawa manusia tu perlu kepada Nabi. Manusia tu berhajat kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rusul. Supaya manusia ni dia tak dapat lagi nak berhujah di hadapan Allah selepas adanya Rasul. Allah datangkan Rasul yang tugas dia ialah memberi penjelasan. Tak boleh lagi ada orang nak kata lepas ni, saya dulu tak tahu Islam ni, tak kenal Islam, tak kenal Allah semua, jadi tak masuk Islam sebab saya tak ada orang sampaikan kepada saya. Boleh tak nak kata gitu? Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Rasul. Tak boleh dah nak kata gitu, nak jawab gitu, kata tak kenal. Ni orang Allah dah utuskan Rasul menyampaikan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Kitab, iaitu Al-Quran, melainkan untuk kamu jelaskan kepada mereka alladzi ikhtalafu fihi, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Mereka berselisih pasal apa? Mereka berselisih tentang Tuhan. Orang ni kata bulan Tuhan, orang ni kata pokok Tuhan, orang ni kata berhala Tuhan. Al-Quran turun bagi tahu Allah Tuhan. Lepas tu diperkenalkan Tuhan Allah itu bagaimana, dengan sifat-sifatnya yang ada dalam Al-Quran tu sangat mudah, jelas. Lalu dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan penjelasan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kenal, oh Nabi ni dia mari didatangkan oleh Allah untuk memberikan penjelasan tentang agama. Kemudian tugas-tugas Rasul diperjelaskan dalam Al-Quran kepada kita. Bayanun wazaifur rusul, peranan-peranan Nabi dan Rasul kepada manusia. Rusulan mubasyirin, Rasul-Rasul itu adalah penyampai berita. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, contohnya dalam Al-Quran berita-berita Nabi sampaikan ayat Al-Quran ini kepada kita, dan dia juga memberikan penjelasan dalam perkara-perkara yang manusia kurang faham, yang manusia perlu kepada penjelasan. Biasalah teks ni dia kadang-kadang pendek saja, perlukan huraian. Nabi huraikan, Nabi jelaskan. Tindakan-tindakan Nabi itu menunjukkan kepada penjelasan terhadap ayat. Tugas Nabi. Jadi di dalamnya ada pembetulan, pemberitahuan tentang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita kata pembetulan? Sebab sebahagian masyarakat Arab jahiliyah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam, mereka tak boleh terima tu Nabi. Kata apa? Nabi daripada manusia, dia pertikaikan Nabi manusia. Dia nak Nabi ni daripada selain manusia lah. Janganlah manusia juga, manusia macam kami. Sehingga dalam surah Al-Furqan, tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Furqan tu, orang bukan Islam ni dia pertikai Nabi ni apa ni, jenis pergi ke pasar, yamshuna fil aswaq, dia pun pergi ke pasar macam kami juga. Nabi apa? Dia pertikai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi ni dia kena manusia, kena daripada kalangan manusia juga. Contohnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai Muhammad,
kata kepada manusia. Kata apa? Innama ana bashar. Sesungguhnya aku ni manusia. Mislukum, sama macam kamu. Sama macam kamu. Macam kamu ni macam mana? Kamu kena makan bila lapar. Aku pun bila lapar kena makan juga. Kamu kena minum masa dahaga. Aku pun nak hilang dahaga kena minum air juga. Begitulah nak beritahunya. Kamu bila dewasa berhajat kepada berkahwin. Aku pun berhajat kepada berkahwin. Aku nak buat itu berhajat kepada ni. Aku semua sama. Tak ada beza pun. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan ada satu je yang membezakan antara Nabi dengan manusia biasa. Yuha ilayya, Nabi kata, aku diberikan wahyu untuk menjelaskan annama ilahukum ilahu wahid, untuk menjelaskan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, Allah Azza wa Jalla. Jadi yang lain itu sama. Baik, kata, kenapa? Apa tujuannya Nabi ni kena sama dengan manusia lain? Sebabnya untuk memberikan keterangan dan supaya membuktikan apa yang Nabi buat mesti boleh dibuat oleh orang manusia lain. Sebab dia bersuhu. Bila dia suruh kita puasa, Allah dalam Al-Quran suruh manusia berpuasa, lalu Nabi puasa. Puasanya daripada maghrib daripada subuh sampai ke maghrib. Boleh buat. Kita boleh nak pertikaikan lagi? Tak boleh nak pertikai lah. Sebab apa? Nabi boleh buat, maknanya kita kena boleh buat juga. Sebab dia pun manusia. Tidak kita kata tak apalah. Kalaulah manusia yang menyampaikan itu malaikat, apa akan berlaku? Suruh puasa, manusia akan pertikaikan. Awak tak apalah tak makan. Awak malaikat, kami ni manusia. Macam mana nak makan tak makan daripada maghrib subuh sampai ke maghrib? Tak masuk akal. Manusia mana boleh buat? Akan ada pertikaian itu. Sebab Nabi bukan manusia. Kalau bukan manusia, suruh sembahyang 5 kali sehari, aduh, tak boleh nak buat. Apa? 5 kali sehari. Dia malaikat, kita manusia, sibuk. Dia alam lain, pertikai. Tapi sekarang bila dia tu manusia juga, sama macam kita. Bila dia sibuk, kita pun sibuk juga. Ada masa kena rehat, ada masa boleh bergerak ke situ sini. Bila dia boleh buat, maknanya kita boleh buat. Itu penjelasan. Manusia mana diperbetulkan kepercayaan kita terhadap Nabi. Betul lah, manusia memang berhajat kepada Nabi. Dan mana Nabi itu mesti daripada kalangan manusia. Dapat di situ Al-Quran memperbetulkan kepercayaan. Tapi ini dapat diambil bila kita membaca Al-Quran dengan kita memaham. Ini satu kekangan untuk kita. Tetapi bukanlah satu kekangan yang besar, kerana Al-Quran yang difahami itu cuma perlu kepada membaca terjemahan sahaja. Baik tuan-tuan, kita kembali semula kepada kepercayaan, diperbetulkan kepercayaan kepada Allah. Saya nak sambung sikit lagi lah kan? Kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, antara dalam objektif Al-Quran diturunkan kepada kita ni, nak suruh kepercayaan kita ni terhadap Allah tu benar. Lalu antara yang kita sebutkan tadi, Allah memberitahu dalam Al-Quran tu, diberitahu tentang Allah, diperkenalkan kepada kita siapa Allah Azza wa Jalla. Berulang-ulang kali disebut dalam Al-Quran tentang Allah, kekuasaannya, tentang apa segala apa tentang Allah, seperti mana yang kita baca tu. Kemudian perkara yang kedua dalam memperbetulkan kepercayaan kita kepada Allah, dalam Al-Quran ni kita dapati Al-Quran dia mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah. Nak memperbetulkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Allah, kita dapat di dalam Al-Quran Allah suruh kita mengabdikan diri kepadanya. Dan dia suruh mengabdikan diri kepada
bukan untuk dalam satu dua perkara, bahkan dalam semua perkara dalam hidup ni perlu diabdikan untuk Allah, kepada Allah. Macam mana tu? Macam mana kan? Baik tuan-tuan, kita akan boleh faham pengabdian kepada Allah. Kita nak faham sikit apa makna pengabdian. Sebelum kita faham makna pengabdian kepada Allah, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, antara ayat yang menunjukkan Allah suruh kita mengabdikan diri kepada Allah. Ayat 21 daripada surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, abdikanlah dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Tuhan kamu tu siapa dia? Masih lagi ada perkenal tentang Allah juga. Tuhan kamu tu ialah dialah yang menciptakan kamu. Dan masih lagi memperkenalkan Allah siapa dia? Dia jugalah yang menciptakan manusia-manusia yang sebelum kamu. Semua sekali yang sebelum kamu tu dia juga. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Mudah-mudahan dengan mengetahui maklumat-maklumat itu, kamu menjadi orang yang bertakwa. Baik, arahan daripada ayat ini apa dia? Arahan supaya mengabdikan diri kepada Allah. Lalu dalam mengabdikan diri kepada Allah, kita analisis pula tentang pengabdian. Dan cerita tentang analisis mengabdikan diri kepada Allah ni dalam Al-Quran mudah. Secara kesimpulannya, setelah dibuat analisis, ada 3 sudut pengabdian kepada Allah. Ada 3 sudut pengabdian kepada Allah, yang semua ketiga-tiga ni dia kena seimbang. Kita tak boleh nak ambil satu, nak tinggal dua, nak ambil dua, nak tinggal satu. Tak boleh. Dia kena ambil tiga-tiga ni seimbang. Pengabdian yang pertama, sudut yang pertama ialah pengabdian kepada Allah dari sudut ibadah khusus. Sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, itu dipanggil ibadah khusus. Macam kita datang solat, lepas tu kita berzikir. Malam hari mungkin kita bangun solat, mungkin kita berzikir di rumah, kita baca Al-Quran ada masa-masanya kan? Kita buat apa lagi? Datang bulan Ramadan kita puasa, ada waktu-waktu sunat, hari-hari yang disunatkan kita puasa, kita puasa. Pengabdian kepada Allah dalam bentuk ibadah yang dah ditentukan oleh Allah. Nak ibadat kepada aku, begini cara dia. Itu satu, sudut yang pertama. Sudut yang kedua, mengabdikan diri kepada Allah dari sudut melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Melakukan kebaikan kepada sesama manusia pun mengabdikan diri kepada Allah juga. Kita dalam kehidupan kita sangat banyak berinteraksi dengan manusia. Ada masa, ada waktunya kita berinteraksi, kita seorang lelaki berinteraksi dengan ahli keluarga, isteri, anak. Ada pengabdian kepada Allah dalam interaksi dengan mereka. Tengok Nabi kata, interaksi khairukum li ahli. Nabi kata, sebaik-baik di kalangan kamu ialah yang sebaik, yang paling baik interaksi dengan ahli keluarganya. Maknanya dalam mengabdikan diri kepada Allah, ketika interaksi dalam keluarga, apa dia? Interaksi dengan dalam bentuk yang baik. Tak suruh jadi lemah, tapi jadi baik. Ada berbincang, ada memberikan ruang kepada orang ahli kita untuk nak menyatakan pandangan dia. Ada tu semua yang baik-baik tu. Baru tu adil dalam membuat keputusan, bertindak dengan adil dalam keluarga. Berurusan dengan ahli itu ialah isteri dan anak-anak. Itu dipanggil. Sebab apa awak buat begitu? Dan ini yang Allah nak. Itulah dia pengabdian kepada Allah. Inilah yang ajaran Islam suruh. Itulah dia pengabdian kepada Allah. Ketika berinteraksi dengan ahli keluarga. Balik keluar daripada rumah, kita berinteraksi dengan jiran. Bila kita keluar dari rumah kita akan jumpa siapa? Dengan jiran lah, rumah. Daripada tidak, sebelah ni, sebelah sini.
Orang yang sebahagian kita, orang sebahagian belakang kita, sebagainya lah. Jiran, orang yang duduk satu taman dengan kita dikira jiran. Adakah pengabdian kepada Allah dalam bentuk interaksi dengan jiran? Ada. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan, meraihkan jiran-jirannya. Dalam bentuk tidak buat kacau, tak buat masalah dengan jiran-jiran, tak buat bising, memastikan jiran tidak ada benda yang tak seronok dengan adanya rumah kita di situ. Kehadiran kita dalam taman itu tidak menyebabkan efek yang buruk kepada orang lain. Efek yang buruk, contohnya efek buruk zaman moden. Semenjak jiran ni masuk, taman kita sudah jadi hingar-bingar. Motor dia tu sekali dia preh, habis anak tidur bangun, orang tua sakit, pengsan terus. Contoh, ini penyakit orang zaman moden. Itu kemungkaran moden. Kalau orang muda, saya nak bagi contoh ni tak boleh sebab tuan-tuan tak buat dah, tak ada dah tu. Dan contoh tu orang muda. Antara contoh orang muda lagi ya, bila dia ada jiran, contohnya tak semua orang muda gitu. Yang jenis pasang kuat-kuat tanpa meraihkan jiran sebelah menjelah. Radio kedebung hari Sabtu Ahad. Lah setengah-setengah tempat dia ada gitu. Ini tak ada takwa dalam berinteraksi dengan jiran. Yang bagus, kita dalam bertindak nak buat sesuatu, fikirlah apa kesannya untuk jiran-jiran kita. Bahkan pasal bela kucing pun jadi heboh sekarang ni kan. Kadang-kadang dia fenomena bela kucing, lama dah fenomena, tapi dia mewujudkan permasalahan baru dengan kejiranan. Ada orang jiran tak sebelah tak suka kucing, dia alergi kucing. Jiran ni pula jenis selalu suka kucing, belanya tak ambil tahu. Kawan tu diberak dalam kasut sebelah, rumah sebelah. Jiran ni berasap. Bagus ke tu interaksi macam tu? Interaksi lah tu dikira. Tidak, tak seimbang. Dia akan merosakkan hubungan. Yang Nabi suruh, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, kena tahu statement tu. Nabi kata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah memuliakan jirannya. Memuliakannya bukan duk nyanjung-nyanjung gitu. Memuliakan tu dalam hubungan tu lah. Pastikan dia tidak ada keresahan dengan kewujudan kita. Ada interaksi yang baik. Nak bagus lagi, ada tukar menukar makanan, macam budaya di bulan Ramadan kan, dengan 2-3 buah rumah kiri, 2-3 buah ke kanan. Itu bagus. Itu interaksi yang baik. Jadi itu yang Nabi nak. Bila kenapa bagus dengan jiran ni? Dah Islam suruh. Itulah dia pengabdian kepada Allah dalam interaksi dengan jiran. Kenapa awak tak buat gini rumah awak? Tak boleh. Kalau kita buat, nanti jiran akan terganggu dengan keadaan kita. Ini pengabdian kepada Allah dalam bentuk hubungan dengan kejiranan. Nampak tak? Baik tuan-tuan, keluar daripada tu di tempat kerja ada gitu juga. Hubungan kita dengan manusia di tempat kerja. Tak laratlah saya nak jelaskan satu persatu kan, nanti tak ikut. Habis dah masa kita ni, nanti tuan-tuan balik lewat pula. Jadi satu persatu sudah ada. Hubungan kita dengan peringkat mana manusia tu, semua ada pengabdian kepada Allah. Dan pengabdian kepada Allah dari sudut yang ketiga, hubungan interaksi kita dengan makhluk-makhluk Allah selain daripada manusia. Dengan manusia ni dia special. Yang kemudiannya, yang keduanya, yang ketiganya ialah hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain. Apa makhluk Allah yang lain? Makhluk Allah yang lain ni tumbuhan, binatang, alam sekitar. Kita ada interaksi dengan mereka, dan jika interaksi kita tu dengan cara yang betul, ia menjadi pengabdian kepada Allah.
Contohnya dengan alam sekitar. Kita orang Islam sepatutnya menjadi orang yang paling mencintai alam sekitar. Kerana dalam Islam ada benda tu. Tapi malang, cuba kita perhatikan rumah-rumah orang yang dekat dengan sungai. Dia akan jadikan sungai tempat buang sampah. Bukan semua, tapi kita tengok setiap kali hujan apa yang berlaku, sampah akan timbul. Hujan, air banyak, sampah banyak di negara Islam. Masa saya tu pergi ke Jerman tu, lama dah, masa duduk zaman-zaman belajar dulu berbelah-belah tahun, dekat 20 tahun dah. Saya pergi ke bandar Frankfurt. Frankfurt ni dia di tengah-tengah bandar Frankfurt tu, dia ada satu sungai besar. Air dia punya jernih, boleh ambil, boleh raut air tu. Air yang lalu di tengah bandar, boleh pergi rapat ke sungai, boleh. Air tu jernih, nampak apa dalam. Kita balik tengok sungai Kelang kita, nak celup satu jari pun segan. Takut kena potong, ada penuh dengan asid dan sebagainya. Bersih. Ni interaksi kita dengan alam macam mana? Ada tak sesuatu yang kita lakukan, kita rasakan tak ada kaitan dengan agama, kita berurusan dengan alam, mencemarkan alam sekitar, membuat kerosakan dan semua tu, kita tak rasa bahawa itu adalah sesuatu yang dilarang, tak ada kaitan pun dengan agama. Kita rasa macam tu kan. Sebenarnya ada kaitan. Dan dalam Al-Quran sebut yufsidun fil ard, manusia melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kerosakan alam sekitar tu, dia pergi buat apa? Memusnahkan alam sekitar ke, mencemarkan sengaja ni ke, dengan tak ada tujuan apa-apa, pergi buat itu apa ni, tembang pokok lah, tak ke. Kita boleh buat benda tu, tapi dengan ada tujuan yang betul. Bila tujuan dia tak betul, dia akan jadi salah. Contoh tuan-tuan, betapa kita jauh lagi masyarakat kita nak memahami antara agama dan menjaga alam sekitar. Bila kita lihat selepas kerajaan membenarkan kepada masyarakat kita keluar dari rumah selepas PKP ni, dan boleh berkelah, dan boleh pergi ke daerah-daerah lain. Wah, gembiranya kita 2 tahun dah duduk dalam rumah kan. Orang pun pergi berkelah lah, penuh sungai, penuh pantai, manusia penuh. Tapi apa yang berlaku? Bila waktu balik, mereka balik dengan meninggalkan sampah di tempat mereka telah menikmati keindahannya. Pergi ke tepi sungai duduk, bawa kemah pacak gitu, ada makanan apa semua, duduk makan-makan rehat. Betul. Tapi malang, jadi bila dia balik, sampah dia penuh kat situ. Dia tinggal. Tak semua, tapi banyak yang ada tu. Sehingga diviralkan setiap dalam banyak ni orang viral kan, kawasan ni tinggal pampers bergenang-genang dalam air. Orang yang datang esok, aduh, nak menikmatinya tak lalu lah. Esok tikus datang bawa penyakit, lusa itu ini. Tak rasa bahawa mencemarkan itu adalah satu daripada perkara yang menyebabkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Tidak ada pengabdian kepada Allah. Buktinya Allah suruh, buktinya ialah Nabi kata an-nazafatu syatrun minal iman. Nabi kata kebersihan tu sebahagian daripada iman. Iman tu adalah kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Baik. Jadi dengan itu, bila kita ketiga-tiga benda ni kita seimbang, apa yang akan berlaku pada seorang individu tu? Bila seorang individu tu dia tiga-tiga ni dia seimbang. Bab sembahyang, puasa, zakat, haji dia okey. Bab dengan manusia pun bila berhubung dengan anak isteri dia okey, di pejabat dia okey, dengan kejiranan dia okey. Bab dia dengan alam dia, dengan persekitaran, dengan tumbuhan, dengan binatang dia okey. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi orang yang mengamalkan Islam dalam semua aspek hidupnya. Dia tidak akan jadi orang yang soleh
hanya dengan dia mengambil satu daripada 3 sudut. Contohnya, saya nak jadi orang soleh hanya dengan mengambil bab ibadat sahaja. Bab hubungan dengan orang, hubungan dengan alam saya nak buang, lalu saya malah layan. Saya nak jaga yang ni saja. Dia jadi soleh tak? Dia akan datang sembahyang masjid, dia akan puasa, dia akan baca Quran, dia berzikir, dia semua. Time tuan-tuan berhubung dengan dia, apa akan jadi? Berhubung bengis, kasar, maki orang. Jadi orang salah macam tu. Tak jadi. Tengok ni beribadat bagus, tapi dengan alam tak ada. Bakar sampah tepi rumah jiran-jiran contohnya. Dalam duk ramai gini dia boleh bakar sampah hari-hari. Menjirat-jirat ni. Mencemarkan alam, mencemar bau orang, semua bau rumah, bau pakaian orang lain. Ya sudah tidak lagi balance. Jadi dia kena tiga-tiga ni keadaan dia bagus. Dan manusia tidak akan sempurna untuk ketiga-tiga ni. Dia kena, kita semualah, kita kena berusaha menjadi terbaik. Ada sikit salah, sikit sebanyak pada setiap satu daripada 3 ni akan ada kecacatan dan kekurangan. Yang itulah yang kita disuruh beristighfar setiap hari, yang kita disuruh banyak bertaubat kepada Allah, yang kita disuruh banyak bermaaf-maafan sesama manusia. Kerana pada kecacatan-kecacatan itulah yang akhirnya akan dapat ditampung dan akan membentuk orang yang soleh. Objektif pertama dapat kita selesaikan hari ini. Saya mohon maaf atas kelewatan sembahyang tuan-tuan solat isyak pada hari ini. Jadi kita berhenti setakat ini sajalah dahulu untuk perkongsian kita pada malam ini. Semoga bermanfaat atas apa yang saya kongsikan. Bukan dari saya sebenarnya. Ini tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya ulas daripada bukunya Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Azim. Bagaimana kita berhubung dengan Al-Quran, sehingga kan apabila kita membaca Al-Quran, ia mengubah kita. Sebab Al-Quran dia bukan datang untuk benda lain, dia mari nak mengubah manusia. Jika dapat dibaca dengan betul, dengan diambil dia punya objektif dengan betul, dia merubah manusia menjadi insan saleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.